Tindakan pihak tidak bertanggungjawab perkecil anggota polis amat mengecewakan. Juga keamanan dan keselamatan di perairan Laut Sulu diperkukuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Ini N5 edisi Sabtu 25 Mac 2017 bersama saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Lintas langsung dari studio mini negeri, kita mulakan dengan perkembangan berita dari Sarawak bersama rakan penyampai Damia Cassandra Manja. Kemudian kita akan ke Sabah bersama rakan penyampai Nur Hazimah Radik. Di Kelantan bersama Nur Syazliza Syahril dan akhir sekali Perlis bersama Nur Aziah Ahmad. Semuanya seketika nanti. Teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam N5. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak membidas gelintir pihak yang tidak bertanggungjawab cuba memperkecil dan memburukkan imej polis diraja Malaysia PDRM dengan pelbagai tomahan tidak munasabah. Menurutnya, perbuatan tersebut disifatkan sebagai amat terkutuk dan kerajaan akan sentiasa berdiri teguh di belakang PDRM sebagai institusi yang dihormati. Sebab itulah saya berasa sedih apabila ada sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab cuba memperkecilkan peranan dan sumbangan PDRM serta memburuk-burukkan imej dan nama baik pasukan Polis Diraja Malaysia dengan pelbagai tomahan dan cerita palsu yang tidak munasabah sama sekali. Jelas Perdana Menteri lagi, perbuatan sedemikian adalah tidak wajar dan kurang bermaruah, apatah lagi jika ia sengaja dilakukan atas tujuan-tujuan tertentu termasuklah didorong oleh fahaman politik sempit. Bila berucap pada Majlis Perbarisan peringatan Hari Polis ke-210 tahun 2017 di Pusat Latihan Polis Pelapol di Ibu Negara. Pada majlis tersebut, seramai 6 warga PDRM menerima anugerah integriti PDRM selain 10 warganya turut dianugerahkan sebagai penerima sijil tolak rasuah. Dalam majlis tersebut, Perdana Menteri turut mengumumkan 2 projek baharu untuk kemudahan warga PDRM iaitu pembinaan stadium untuk Polis Diraja Malaysia PDRM dan bangunan baharu Pusat Unit Tindakan Khas UTK. Stadium berkapasiti 35,000 penonton itu akan dibina di Pelapol, manakala bangunan baharu pusat UTK pula akan dibina di Semenyih menggantikan pusat yang lama di Bukit Aman. Jelas Datuk Seri Najib, 2 projek baharu tersebut telah diluluskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri baru-baru ini. Kecita saya maklumkan 2 projek baru terbaru yang telah diluluskan oleh pihak kerajaan dalam sidang Kabinet baru-baru ini yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sebagai Menteri Dalam Negeri. Pertama, kerajaan telah bersetuju melalui projek land swap dan sebahagian daripada projek timbal balas yang kita akan perolehi untuk PDRM. Beliau turut mengumumkan sumbangan RM3 juta akan disalurkan kepada tabung amanah warisan polis yang dilancarkan hari ini. Ia bagi mengenang dan menghargai jasa para pesara dan bekas polis yang telah banyak berkorban demi Pertiwi. 2 anggota polis di Kedah antara 36 dipercayai terlibat dalam kegiatan militan Daesh di negeri itu. Ketua Cawangan Khas Ibu Pejabat Kontingen IPK Kedah, Dato' Abu Bakar Ahmad berkata, bagaimanapun salah seorang darinya dibebaskan selepas polis berpuas hati anggota tersebut tidak terbabit dengan kumpulan itu. Kerjasama dari masyarakat. Katanya pada tahun 2014 ramai 4 orang ditahan kerana disyaki terlibat dalam kegiatan Daesh, 8 orang pada tahun 2015, 23 orang pada tahun lepas dan terbaru pada awal tahun ini, polis menahan seorang lelaki yang terlibat dalam gerakan menyokong kumpulan militan tersebut. Malah antara yang ditahan berusia 17 hingga 18 tahun yang terpengaruh dengan kegiatan Daesh melalui laman-laman sosial. Menurutnya lagi, kebanyakan mereka yang ditahan bergerak secara sulit dengan mempengaruhi orang ramai untuk menyertai kegiatan itu. Pihak polis kita akan terus memantau dan kita tidak akan membiarkan mana-mana elemen diserapi oleh pemikiran yang sempit ini dan insya-Allah dengan kerjasama dari masyarakat dan orang ramai kita harap kita dapat membenteras ancaman ini keseluruhannya insya-Allah.
Beliau ditemui pemberita selepas menyempurnakan sambutan ulang tahun peringatan Hari Polis yang ke-210 peringkat negeri Kedah di Alostar. Seramai 500 pegawai dan anggota seluruh negeri itu hadir memeriahkan upacara sambutan yang diadakan di dataran IPK Kedah. Sijil-sijil penghargaan turut disampaikan kepada individu dan para pengamal media yang banyak membantu pihak polis. Polis Kelantan memandang serius penglibatan rakyat negeri itu yang disyaki terbabit dalam aktiviti kumpulan pengganas Daesh. Timbalan Ketua Polis Kelantan, Din Ahmad berkata pihaknya memerlukan maklumat dari pemimpin setempat termasuk penghulu pengerusi Jawatan Kerja Kampung JKKP, Jabatan Kerajaan sekiranya mendapati terdapat pelakuan ganjil melibatkan kumpulan itu di kawasan mereka. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika diminta mengulang kenyataan Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar mengenai tangkapan dilakukan membabitkan mekanik berusia 32 tahun di Kuala Krai, Kelantan pada 20 Mac selepas disyaki menyalurkan dana bagi kumpulan Daesh di Syria dan tangkapan terakhir pada 21 Mac membabitkan 3 lelaki di Kota Baru. Din berkata polis tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang terlibat dengan IS, malah tindakan segera akan diambil sekiranya mempunyai maklumat. Kita akan siasat hingga ke akar rumput. Dan kita tak akan kompromi. Kita akan sebelum-belumnya kita akan catat daripada awal. Daripada awal perkara yang semacam ini supaya ia yang tidak merebak dan mengganggu, menggugat ketenteraman awam di daerah maupun di Kuala. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan amanat Ketua Polis Negara sempena Hari Polis yang ke-210 di Ibu Pejabat Polis Kontingen Kelantan IPPK Kelantan. Baiklah, lintas langsung dari studio mini diteruskan lagi dengan Sarawak. Sudah bersedia di sana Damia Cassandra Majah. Silakan. Baik, terima kasih Taufik. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ratusan masyarakat sekitar Kuching memberi penghormatan terakhir kepada bekas Timbalan Ketua Menteri yang juga bekas Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, mendiang Tan Sri Wong Sun Kai di Gereja Methodist Trinity di Kuching pagi tadi. Turut berada di gereja tersebut untuk menunaikan sembahyang khas dan memberi penghormatan terakhir Menteri Keuangan kedua Datuk Seri Wong Sun Koh dan Menteri Muda Kesihatan Awam Datuk Dr. Jereb Susil. Hadir sama dua bekas Presiden SUPP yang juga bekas Timbalan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. George Chan Hong Nam dan bekas Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Tan Sri Peter Chin Fah Kui serta ahli-ahli SUPP yang lain. Mereka disambut oleh isteri mendiang Puan Sri Dr. Jin Yong dan anggota keluarganya. Jenazah mendiang kemudiannya dibawa ke Nirvana Memorial Park di Bau untuk upacara pengebumian. Mendiang Tan Sri Wong Sun Kai meninggal dunia pada 22 Mac lalu ketika berusia 90 tahun. Sarawak berpotensi untuk menjadi hub pengeluaran makanan bukan sahaja dalam negara tetapi juga luar negara menerusi pembangunan industri pertanian menjelang 2030. Ke arah itu, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata usaha yang lebih kreatif dan inovatif diperlukan bagi mentransformasi kawasan luar bandar termasuk membasmi 1.6% kemiskinan luar bandar melalui aktiviti pertanian. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Seminar Pemerkasaan Perkhidmatan Pengembangan Jabatan Pertanian Sarawak serta Karnival Sukan Pertanian Sarawak 2017 di Miri. Katanya program-program transformasi perlu terus diperkasa bagi memastikan ia mampu meningkatkan taraf ekonomi kumpulan sasar khasnya menerusi peruntukan RM80 juta yang telah diluluskan kerajaan kepada Jabatan Pertanian. Beliau yang juga Menteri Pemodenan Pertanian dan Ekonomi Luar Bandar telah mengumumkan peruntukan RM10,000 kepada Jabatan Pertanian Sarawak selain peruntukan RM10,000 daripada Menteri Muda yang hadir. Beliau turut menyampaikan piala pusingan kepada juara keseluruhan dari Zon 8, Miri dan Limbang serta sijil penghargaan kepada jawatan kuasa penganjur. Lebih banyak penangkapan berhubung kes penyalahgunaan dadah di Kuching akan terus dipergiat selepas ini. Ketua Polis Area Kuching SCP Abang Ahmad Abang Julai berkata berdasarkan 2 tangkapan di kawasan Petrajaya pada minggu lepas saja membuktikan betapa masyarakat umum perlu bekerjasama dan tidak dapat lagi bersikap tutup sebelah mata. Dan mereka hanya mengetahui anak dia terlibat dalam dadah apabila perangai dan kelakuan di harian berlainan daripada hari-hari yang lain. Salah satunya daripada mereka ialah apabila mereka tak dapat peruntukan atau kewangan untuk membayar.
ACP Abang Ahmad yang ditemui pemberita selepas Hari Peringatan Polis ke-210 di Kuching turut menyatakan kes kecurian dan penagihan atau pemilikan dadah saling berkait rapat. Ini berikutan kebanyakan suspek yang ditangkap kerana mencuri didapati positif dadah selepas menjalani ujian saringan air kencing. Sepanjang minggu lepas, Polis Kuching telah menahan 6 individu dalam 2 tangkapan kerana memiliki dadah jenis syabu dan ganja. Sementara itu, Polis Bintulu malam tadi berjaya menahan seorang lelaki yang bekerja sebagai budak pejabat berusia 23 tahun kerana disyaki terlibat dengan kes pengedaran dadah di Bintulu. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Zailani Amit dalam satu kenyataan memberitahu suspek ditahan sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Ibu Pejabat Daerah Bintulu di sebuah rumah di Kampung Kemunting Bintulu kira-kira jam 12.30 tengah malam tadi. Jelasnya hasil pemeriksaan polis ke atas suspek, pihak polis telah merampas 20 plastik kecil lutsinar yang berisi daun kering disyaki dadah jenis ganja dengan berat keseluruhan sebanyak 27 gram. Tambahnya barangan yang dirampas dianggarkan bernilai sebanyak RM1,000 dan suspek juga positif dadah ganja hasil ujian saringan awal air kencing suspek. Superintendent Zailani Amit memberitahu hasil siasatan awal pihak polis, suspek telah mengaku telah terlibat dengan aktiviti pengedaran dadah sejak penghujung tahun lepas. Suspek juga mengaku dadah yang dimilikinya adalah untuk kegunaan sendiri dan dijual di sekitar kawasan Bintulu. Kes disiasat di bawah Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Manakala sempena sambutan Hari Polis ke-210 yang berlangsung di Padang Kawat, Ibu Pejabat Polis Daerah Bintulu pagi tadi menyaksikan seramai 250 anggota polis pelbagai pangkat dan badan-badan beruniform kadet polis sekolah di Bintulu telah mengambil bahagian. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Zailani Amit memeriksa perbarisan oleh anggota polis bagi menandakan sambutan tersebut sebelum menyampaikan perutusan Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar sempena sambutan Hari Polis ke-210. Dalam ucapan ringkasnya, beliau mengingatkan anggota polis khususnya di daerah Bintulu agar terus berkhidmat dengan penuh berintegriti dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat daripada ancaman jenayah. Pada majlis itu, beliau juga menyampaikan sijil penghargaan kepada 34 pegawai dan anggota polis Bintulu termasuk kepada polis bantuan, orang awam dan pengamal media di Bintulu. Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing yang turut hadir pada majlis tersebut telah menyerahkan sumbangan 10 buah unit komputer riba dan 2 buah pencetak bagi kegunaan IPD Bintulu. Sementara itu, di Julau, sambutan Hari Polis ke-210 peringkat Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Julau disambut secara sederhana dengan beberapa pengisian termasuk perhimpunan, perbarisan dan penyampaian sijil. Majlis pemeriksaan perbarisan disempurnakan oleh Ketua Polis Daerah KPD Julau, DSP Bidul Anak Nogeng yang seterusnya menyampaikan amanat Ketua Polis Negara. Beliau dalam ucapannya memberitahu walaupun Julau dan Pakan daerah yang paling kurang merekodkan kes jenayah, namun anggota polis jangan leka sebaliknya sentiasa utamakan ketenteraman awam. Jelasnya Pakan yang terletak kira-kira 62 km dari Julau seharusnya mempunyai sebuah balai polis. Pada majlis itu, seramai 9 anggota menerima sijil penghargaan selain penyampaian anugerah integriti PDRM Kontijen Sarawak 2017 kepada 2 penerima iaitu Sarjan Francis Banyi Anak Abang Galau bagi kategori penyeliaan dan Yus Azmin Medin kategori awam. Di Tatau Bintulu, Adun Kakus Datuk John Sikitayai semasa berucap pada majlis jamuan selepas perbarisan Hari Polis 210 peringkat Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tatau berkata, tanpa komitmen bersama antara masyarakat dengan polis sudah tentu sukar bagi membanteras kegiatan jenayah. Beliau memuji sokongan ketua-ketua kaum dan masyarakat yang sentiasa berhubung dan menyokong aktiviti yang dijalankan oleh pihak Polis Tatau. Terdahulu, seramai 9 penerima kategori awam telah diberikan sijil penghargaan dalam majlis tersebut termasuk anggota Persatuan Keluarga Polis Perkep Tatau. Manakala 19 anggota IPD Tatau daripada pelbagai pangkat dan unit menerima sijil penghargaan daripada Ketua Polis Daerah Tatau DSP Dennis Bunyam. Datuk John Sikya mengumumkan geran peruntukan berjumlah RM20,000 kepada IPD Tatau bagi menjalankan aktiviti sepanjang tahun 2017. Manakala di Limbang, seramai 130 anggota polis pelbagai pangkat telah mengambil bahagian dalam perhimpunan sempena sambutan peringatan Hari Polis ke-210 di IPD Limbang.
Pada majlis itu, KPD Limbang Superintendent Muhammad Bukhari Safai menyampaikan sijil penghargaan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang kepada 9 orang pegawai lain-lain pangkat, sijil penghargaan Ketua Polis Daerah Limbang kepada 5 orang pegawai, sijil Anugerah Integriti Kontijen Sarawak kepada 2 orang pegawai dan sijil Perkap kepada 4 orang penerima. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini, dan untuk berita seterusnya kita kembali bersama Taufik di Angkasa Puri. Silakan Taufik. Terima kasih Damia dengan laporan lintas langsung dari Sarawak. Kelemahan pengurusan air merupakan cabaran terbesar ketika ini. Justeru aspek pengurusan air seharusnya diberi keutamaan bagi menangani isu kekurangan sumber air. Kerana itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu semua pihak memainkan peranan dalam pengurusan sumber penting ini tanpa menuding jari kepada mana-mana pihak. Beliau turut mencadangkan agar pengurusan air dan penggunaan air bawah tanah menjadi sumber air baharu yang sesuai dengan keadaan tropikal di negara ini. Ini kerana terdapat kira-kira 3 trilion kubik meter sumber air bawah tanah. Dalam pada itu, bagi mengelak pembaziran penggunaan air, Datuk Seri Ahmad Zahid turut mencadangkan 4 kaedah kepada Indah Water Consortium Sdn Bhd atau Indah Water yang merupakan syarikat konsesi dalam menguruskan kumbahan air. Pertamanya, saya ingin mencadangkan bahawa fokus dapat diberikan kepada soal kemampanan industri perkhidmatan pembentungan negara. 4 fokus, pertamanya modernisasi perkhidmatan pembentungan melalui aplikasi teknologi baru yang lebih mesra alam. Yang keduanya, perluasan liputan dan accessibility di luar bandar, termasuk di bandar-bandar besar, di luar Lembah Kelang. Dan ketiganya, rasionalisasi loji kumbahan kecil dan tidak ekonomik bagi mengurangkan kesan pencemaran efluen kepada alam sekitar. Dan yang keempat, usaha pengkomersialan waste to wealth. Jadi 4 langkah ini harus menjadi fokus pada kita. Maka perimbangan-perimbangan yang saya sebutkan tadi harus ada di kalangan kita. Beliau berucap dalam majlis perasmian Hari Air Sedunia 2017 peringkat kebangsaan di Port Dickson. Program tersebut merupakan kerjasama antara Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar serta Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. Turut hadir Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan Yang di-Ketua Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan Datuk Dr. Amaluddin Said. Bela lintas langsung dari Kelantan bersama-sama Nur Syazliza Syahril di studio berita RTM di Wakaf CIE Kota Baru. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Studio 3 Angkasa Puri. Rakyat dan perantau Kelantan tidak lagi berdepan dengan masalah kesesakan jalan raya semasa cuti persekolahan dan musim perayaan tahun depan apabila 2 projek lebuh raya di negeri ini siap tahun ini. Lebuh raya yang dijangka dibuka sepenuhnya tahun ini ialah Lebuh Raya Kota Baru Kuala Kerai. Pakej 1B, projek tersebut yang merupakan jajaran Pasir ke Kadok sepanjang 10.5 km telah 75% siap dan dijangka selesai September depan. Manakala projek jalan bypass Pasir Mas bernilai RM157.4 juta yang sedang dalam pembinaan dijangka siap sepenuhnya menjelang hujung tahun ini. Dan apabila projek ini menjadi kenyataan, insya-Allah mudah-mudahan di kawasan timur peningkatan ekonomi berlipat kali ganda kepada penduduk Kelantan. Saya percaya ekonomi rakyat Kelantan khususnya akan meningkat berlipat kali ganda, insya-Allah mudah-mudahan. Menurut Datuk Makhtar, pelbagai projek yang dilaksanakan Kerajaan Persekutuan bakal memberi perubahan besar dalam kehidupan rakyat di negeri ini dan ianya jelas menunjukkan Kelantan tidak dianaktirikan. Impian seorang peniaga santan memiliki rumah sendiri tercapai apabila permohonan Rumah Bina Negara RBN Rizda diluluskan. Muhammad Amir Ramli, 28 tahun, bersyukur kerana permohonannya yang dibuat tahun lepas diluluskan. Sebelum ini, Amir dan isteri Nurul Atikah Abdul Manan serta 2 anak terpaksa menyewa rumah
walaupun tinggal di kampung sendiri. Saya nak ucap terima kasih kepada Residen, lepas tu Kajik Pusat lah. Nak ucap terima kasih banyak atas memberi pihak Kajik kepada saya. Muhammad Amir menerima replika kunci RBN pada Majlis Pelancaran Rumah Bina Negara peringkat negeri di Kampung Lepan Kandis, Pulau Condong, Machang daripada Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob. Harga bagi sebuah RBN adalah RM65,000 dengan RM20,000 subsidi daripada kerajaan. Penerima hanya perlu membayar ansuran bulanan antara RM250 hingga RM300 sebulan. Seorang remaja lelaki yang masih bersekolah terpaksa menggalas tanggungjawab menjaga dua adik lelakinya selepas ibu mereka menghilangkan diri sejak 2 tahun yang lalu. Kali terakhir mereka melihat ibu pada Disember 2015. Muhammad Syahrul Nizam Nasir, 16 tahun, pelajar SMK Kubang Krian 1 bersama dua adiknya iaitu Muhammad Saiful Iman, 11 tahun dan Muhammad Saiful Bukhari, 7 tahun, kini tinggal di rumah peninggalan keluarganya di Kampung Binjai, Banggul, Kota Baru. Kedua-duanya bersekolah di SK Mentuan. Kali terakhir Muhammad Syahrul berjumpa ibunya, Suhailani Wahab, 38 tahun adalah pada Disember 2015 sebelum ibunya mendapat tawaran pekerjaan di Terengganu. Tiga beradik itu kehilangan ayahnya yang meninggal dunia akibat paru-paru berair 5 tahun lepas. Mak balik gitu. Rindu. Rindu ke mak. Yang rindu tu adik-adik dari mana rajin awak panggil mak ke adik-adik yang tanya apa? Lama dah tak tanya. Selain itu, ibu saudara menjadi tempat menumpang kasih. Tiga beradik ini turut bergantung harapan kepada seorang lagi abang mereka yang bekerja di Singapura. Pak sama-sama pok kita ni kalau boleh macam golongan yang perlu dibantu ni, tak bagi duit pun kalau mari tanya khabar pun dia orang dah berasa bersyukur sebenarnya. Jadi bagi saya kalau boleh korporat-korporat tu, NGO yang tampil ambil berat sikit, bagi perhatian kepada golongan hak. Memang perlu kita bantu. Kami itu bersama dengan pihak PDRM Binjai, Balai Polis Binjai dan pihak syarikat yang sponsor pada hari ini yang membantu kami di ISKK itu FBF Global Net, yang mana kami rasa bersyukur mendapat perhatian yang kuat untuk adik ini menjalani kehidupannya di depan hari. Kita mintalah kepada mereka di luar sana, kalau ada kelapangan masa, murah rezeki, lebih-lebih rezeki itu bersama-samalah NGO-NGO kita yang dapat membantu golongan-golongan ini. Kerana banyak lagi, ramai lagi di kalangan kita ni yang kita tidak tahu. Benda ni ada sekeliling kita. Sebelum berpisah, kita saksikan visual program Kembara Klasik di Kota Baru baru-baru ini. Program itu diketuai penerbit rancangan Kembara Radio Klasik FM, Haris Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam negaraku, satu Malaysia. Terima kasih Liza dengan laporan lintas langsung dari Kelantan. Seterusnya kita ke negeri paling utara iaitu Perlis. Sudah pun bersedia di sana Nur Azia Ahmad. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Sukarelawan polis siswa-siswi Suksis merupakan barisan dan benteng kedua pasukan polis Diraja Malaysia PDRM dalam menjalankan tugas. Suksis juga mampu menjadi mata dan telinga kepada pihak polis selain menjalankan pelbagai aktiviti secara bersama. Menurut Timbalan Ketua Polis Perlis, Asisten Komisioner Noor Musya Muhammad, lebih 600 anggota Suksis telah dilatih sebagai kadet Inspektor PDRM. Okey, last year 3 di kalangan Suksis di Perlis yang berjaya mendapat kadet inspektor. Kadet inspektor. So dihantar, diorang ni lepas training dihantar seluruh negara. So alhamdulillah 3 tu is a very good product from us. Barisan kedua pihak polis. Ya, betul. Dia adalah barisan kedua dan dia banyak the future generation of police. Beliau ditemui media pada majlis sambutan Hari PDRM di Kanga.
Dalam majlis berkenaan, pihaknya telah memberikan penghargaan kepada anggotanya serta orang awam yang banyak membantu. Antaranya penghargaan Friends of Police dan anugerah integriti serta pemakaian pangkat kepada 6 orang anggota sukarelawan simpanan PDRM. Ekoran perubahan cuaca di Perlis musim tuaian bagi harum manis dijangka lebih panjang sehingga perayaan Aidilfitri, iaitu pada penghujung Jun dan Julai nanti. Tempoh tuaian yang lebih lama tersebut turut meningkatkan hasil harum manis berbanding tahun lepas ekoran El Nino. Menurut Exco Pertanian dan Industri Asas Tani Perlis, Ahmad Bakri Dato' Ali, sehingga kini harum manis masih lagi berbunga manakala sebahagiannya lagi sudah menghasilkan putik buah secara berperingkat. Perubahan cuaca ni akan menyebabkan pokok tu dia mengubah suai ataupun dia beradaptasi, dan saya yakin kalau diizinkan Allah, buahnya akan bertambah, tetapi tempoh musim harum manis kali ini pun mungkin akan menjangkau sampai ke bulan 7 ataupun awal bulan 8. Beliau ditemui sempena program Karnival Kasih Rakyat yang akan diadakan pada 1 April nanti di Stadium Tuan Pusat Putra Anjuran Fama. Beliau turut menggesa pengusaha harum manis mematuhi amalan pertanian baik atau GAP agar harum manis yang bakal dipasarkan nanti mematuhi standard piawaian pertanian antarabangsa dalam memastikan pembeli yakin dengan produk pertanian keluaran negeri ini. Terminal Jeti Kuala Perlis terus menjadi pilihan ribuan pelancong ke Pulau Langkawi untuk menyaksikan pameran udara dan maritim antarabangsa 5 2017. Ini kerana selain jarak ke Langkawi yang pendek, pelbagai kemudahan turut disediakan di sekitar kawasan jeti. Perjalanan feri hanya mengambil masa antara 45 hingga 60 minit dari Kuala Perlis ke Jeti Kuah serta laluan perjalanan yang lebih selamat daripada angin kencang dan ombak besar. Terminal pula menyediakan kemudahan seperti ruang menunggu yang luas dan selesa, kemudahan tandas awam, gerai makanan laut dan keindahan Masjid Terapung Al-Husin. Bagaimanapun, Raja Muda Perlis, Tuanku Saifuddin Putra Jamalulail berharap pada penganjuran 5 2009 akan datang, pelancong juga bersedia untuk bermalam di Perlis dan tidak sekadar menjadikannya sebagai transit untuk ke Pulau Legenda itu. Titah baginda kemudahan perkhidmatan Kereta Api Tanah Melayu KTM, ETS Padang Besar Kuala Lumpur dan komuter Padang Besar Butterworth turut membolehkan pelancong berhenti di stesen Diraja Arau sebelum meneruskan perjalanan ke Kuala Perlis dan seterusnya ke Pulau Langkawi. Baginda bertitah sebelum berangkat pulang ke Perlis selepas menghadiri 5 2017 di Jeti Kuah. Berangkat sama Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Hajah Lalatul Syahrin Akasha Khalil. Berada di jeti bagi mengucapkan selamat pulang ialah Pengarah Maritim Wilayah Utara Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Laksmana Pertama Maritim Zulkarnain Muhammad Omar. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Perlis. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Assalamualaikum dan salam negaraku satu Malaysia. Terima kasih Azhar dengan laporan lintas langsung dari Perlis. Dan seterusnya kita ke Sabah pula bersama dengan Nur Hazimah Radik untuk laporan di sana. Silakan. Terima kasih Muhammad Taufik di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sebanyak 7.2 juta ringgit diperuntukkan bagi membina bangunan Pusat Kebudayaan Bajau Sama Sabah PBSS di Tuaran yang merupakan antara usaha kerajaan memartabatkan budaya masyarakat pelbagai suku, kaum dan etnik di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata budaya merupakan aspek penting dalam kehidupan kerana ia melambangkan identiti sesuatu bangsa. Justru ia perlu dimartabatkan dan dipelihara demi kepentingan generasi akan datang. Beliau berucap demikian sempena Majlis Perasmian Pecah Tanah Bangunan Pusat Kebudayaan Bajau Sama Sabah PBSS di Kampung Lok Batik, Tuaran. Sementara itu, Datuk Musa yang ditemui media percaya apabila siap kelak, pusat kebudayaan tersebut selain dapat mengetengahkan keunikan budaya Bajau Sama akan turut menjadi satu lagi produk pelancongan negeri yang menarik. Kita di Sabah selain daripada Pusat Bajau Sama, kita juga punya pusat-pusat yang lain seperti Kerajaan Dusun yang punya Fangkot di Pedampang, Murut punya pusat di Tenam dan begitu juga Tionghoa dan lain-lain.
Ini jelas membuktikan bahawa kita di Sabah, walaupun terdiri dari berbagai suku, kaum dan agama, kita sentiasa saling menghormati di antara satu dan lain. Datuk Musa berharap seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, akan terus menjayakan usaha memelihara kepelbagaian budaya di negeri ini dan pada masa sama mengekalkan semangat perpaduan dan keharmonian. Kira-kira 20,000 orang menghadiri majlis berkenaan. Kerajaan negeri sentiasa menjalin kerjasama erat dengan kerajaan persekutuan bagi memastikan kecemerlangan pendidikan di semua peringkat. Antara usaha yang dilaksanakan termasuk penyaluran peruntukan jutaan ringgit setiap tahun bagi membantu sekolah mubalik dan sekolah Cina jenis kebangsaan SJKC di negeri ini. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman, kerajaan negeri turut memfokuskan penubuhan institusi pengajian awam dan swasta bukan sahaja di pantai barat malah di pantai timur seperti pewujudan hub pendidikan sandakan. Hub berkenaan katanya bermatlamat menyediakan pendidikan berkualiti untuk komuniti di kawasan berkenaan khususnya dari luar bandar. Datuk Musa berucap dalam majlis makan malam Reunion Night Sekolah Kebangsaan SK St. Paul Beaufort keempat di Dewan Harga Likas. Turut hadir Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Yo Bon Hai dan Pengerusi Persatuan Alumni SK St. Paul Datuk Chin Chi Ki. Mengenai majlis dengan tema menghargai masa kini tersebut, Datuk Musa berkata ia merupakan ruang terbaik memperkukuh ikatan persahabatan bekas pelajar sekolah berkenaan yang terjalin sekian lama. Dalam majlis ini, Datuk Musa yang juga bekas pelajar sekolah berkenaan mengumumkan peruntukan RM50,000 untuk membantu Persatuan Alumni SK St. Paul Beaufort. Pelajar SK St. Paul hadir menjayakan program ini. Sabah termasuk Kota Belud bakal menikmati perkhidmatan perhubungan komunikasi lebih baik serta akses jalur lebar berkelajuan tinggi menerusi Pelan Fiber Nasional 2017-2019 yang akan dimulakan tahun ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said Keruak berkata, pelan tersebut merupakan usaha murni kerajaan memastikan negara terus berdaya saing dan rakyatnya terutamanya di luar bandar menikmati manfaat ekonomi digital secara saksama. Menurut Datuk Saleh, pelan itu sekaligus memudahkan golongan usahawan muda untuk memperkembangkan perniagaan secara dalam talian sehingga menembusi pasaran global. Rangkaian fiber di bawah pelan tersebut akan menghubungkan 6 juta premis di seluruh negara termasuk 2 juta di kawasan luar bandar. Datuk Saleh yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Usukan berucap demikian ketika merasmikan majlis penyampaian hadiah pertandingan selfie dan wifi anjuran Biro Kebudayaan dan Kesenian UMNO Kota Belud dengan kerjasama Wisma Arcade Print di Kota Belud. Mengenai program ini, beliau berkata ia secara tidak langsung dapat menghimpunkan masyarakat dari pelbagai latar belakang untuk berkongsi foto menarik melalui media sosial. Kategori swafoto dimenangi Muhammad Rizlan Rizal, manakala kategori foto ramai dimenangi Awin Muhammad Rizal dan kategori kreatif milik Muhammad Suhaizan Rahim. Kesemua mereka membawa pulang wang tunai RM3,000 beserta sebuah telefon bimbit pintar. Pertandingan tersebut menerima hampir 5,000 penyertaan termasuk dari negara Perancis dan Itali. Program Sehati at RTM kini diadakan di Sandakan. Pelbagai pengisian telah disusun termasuk acara kemuncak malam ini. Pertandingan akhir bintang remaja peringkat negeri bertempat di Padang Bandaran Sandakan. Untuk mengetahui lanjut, kita bersama-sama wartawan Iswadiman Syamsuddin. Baik Iswadiman, apa perkembangan program Sehati at RTM ketika ini? Baik, terima kasih Nur Hazimah di studio RTM Kota Kinabalu. Program Sehati at RTM ini telah pun berlangsung sejak Khamis lagi di daerah Sandakan ini dengan pelbagai pengisian acara membabitkan penglibatan pemimpin setempat di kawasan Elopura dan juga di kawasan Batu Sapi. Bersama saya adalah Yang Berhormat Datuk Samsudin Yahya, ahli Dewan Undangan bagi kawasan Sekong yang akan bercakap mengenai penglibatan adun Sekong dalam program Sehati at RTM yang berlangsung di daerah Sandakan ini. Assalamualaikum dan selamat petang Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam negaraku Malaysia. Baik Datuk, mungkin selaku pimpinan dalam Adun Sekong ini, Datuk boleh bercakap mengenai penglibatan Adun Sekong sepanjang program Sehati at RTM yang berlangsung di daerah Sandakan ini, Datuk. Saya mengucapkan tahniah
kepada pihak RTM iaitu sahati@rtm. Di mana program ini telah berlangsung pada pagi tadi di kawasan, khususnya di kawasan Batu Sapi dan amnya di DUN N43 Sikong, iaitu kawasan Dewan Undangan Negeri yang saya wakili. Kita bersama-sama dengan kru-kru daripada Sahati@rtm ini telah masuk ke kawasan DUN Sikong dan juga kita telah melawat ke kawasan pulau dan seterusnya mengunjungi mereka yang memerlukan bantuan. Saya mengharapkan masyarakat khususnya di daerah Sanakanaya hadir pada malam ini untuk memberikan sokongan dan juga kita dapat menyaksikan pertandingan remaja peringkat bintang remaja peringkat negeri. Ini adalah satu peluang bagi kita di masyarakat di Sanakan ini dapat hadir bersama-sama menyaksikan di mana kita lihat bakat-bakat belia kita ini begitu menonjol sekali. Baiklah, itu dia Yang Berhormat Datuk Samsudin Hidayah Adun Sekong, dan pastinya malam ini anda dijemput datang beramai-ramai untuk bersama-sama menyaksikan pertandingan akhir Bintang Remaja Negeri Sabah 2007 yang menampilkan 7 peserta akhir. Sandakan amat bertuah kerana sepanjang Bintang Remaja ini berlangsung telah melahirkan 4 juara dan menjadikan daerah yang pertama menjadi juara yang terbanyak dalam pertandingan Bintang Remaja ini. Jadi bersama saya Iswadiman Syamsuddin untuk RTM. Terima kasih Iswadiman. Kita ke berita seterusnya. Kesiapsiagaan pasukan polis Sabah berada pada tahap tertinggi dalam memastikan negeri ini kekal selamat dari sebarang bentuk ancaman luar termasuk aktiviti pencerobohan atau penculikan. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Razarudin Hussein berkata, usaha menjaga keselamatan awam diperkuat dengan kerjasama pasukan keselamatan lain termasuk kawasan khas Pantai Timur Sabah Eskom di Pantai Timur Sabah. Kita masih meneruskan usaha untuk menentukan bahawa negara kita terutamanya di Pantai Timur Sabah tidak dicerobohi. So maklumat-maklumat bilateral dengan negara Filipin pun dibuat oleh pihak polis sebelum-sebelum ini pun. Beliau turut memuji kerjasama baik masyarakat termasuk melalui rakan KOP dalam memerangi jenayah di negeri ini. Ia selaras dengan tema polis dan masyarakat berpisah tiada yang digunakan sejak 2008. Dato' Razarudin ditemui media sempena sambutan peringatan Hari Polis ke-210 di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah, Kepayan. Terdahulu beliau menyampaikan perutusan Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar sempena sambutan berkenaan. Dalam perutusan tersebut, anggota PDRM digesa untuk melakukan anjakan paradigma agar kekal relevan di mata rakyat. Selain itu, anggota perlu kekal berintegriti serta bijak menggunakan teknologi terkini dan menjayakan kolaborasi strategik melalui pendekatan strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS bagi memerangi jenayah. Dalam program ini, Datuk Razarudin turut menyampaikan anugerah integriti dan sijil penghargaan Pesuruhjaya Polis Sabah kepada 79 penerima. Sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Muhammad Taufik di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Nur Hazimah dengan laporan lintas langsung dari Sabah sebentar tadi. Malaysia, Indonesia dan Filipina sepakat memperkukuh keamanan dan keselamatan di perairan Laut Sulu. Satu pertemuan antara agensi berkaitan akan diadakan di Sabah bulan depan. Kerjasama pelbagai hal itu susulan peningkatan kes penculikan di perairan berkenaan khususnya oleh militan Abu Sayyaf turut menjadi pertimbangan kemasukan anggota Daesh ke rantau ini selepas kubu mereka di Mosul, Iraq ditawan tentera bersekutu Amerika Syarikat. Ini penting kerana Abu Sayyaf dan kumpulan-kumpulan militan tertentu telah pun buy up untuk menyokong Daesh. Dan kalau sekiranya ofensif di Aleppo, di Mosul dan juga di Raqqa berjaya, sudah tentunya mereka akan kembali ke rantau ini. Kalau sekiranya mereka kembali untuk mewujudkan Islamic State di rantau kita, percayalah tak ada sebuah negara secara berasingan dapat berhadapan dengan mereka, tetapi kita mula dengan 3 negara ini. Pihaknya juga sedang mengukuh perkongsian maklumat Amerika Syarikat, Perancis dan Turki. Beliau menyatakannya kepada pemberita pada sidang media selepas dialog TN50 masa depan pertahanan di Langkawi.
Baiklah, saat-saat akhir sebelum 5 2017 melabuhkan tirainya sebagai penganjuran paling berjaya, ruang udara Langkawi masih lagi merasai gegaran pesawat yang membuat pertunjukan final. Pengunjung-pengunjung juga seakan-akan belum puas merasai perhanatannya. Langsung dari Langkawi bersama Ivan Tos. Silakan. Apa lagi yang boleh saya perkatakan kepada anda, ini antara 5 yang paling berjaya sejak penganjurannya pada tahun 1991. Pastinya sokongan daripada orang ramai yang datang dari seluruh pelosok negara, malah pelancong-pelancong asing juga begitu teruja untuk bersama-sama dalam 5 2017 ini. Pastinya ini dia antara wajah-wajah 170,000 pengunjung dan pelawat awam yang berkunjung selama 2 hari sejak semalam dan hari ini untuk sama-sama menyaksikan pertunjukan aerobatik udara dan juga pameran di MIEC ini. Antaranya keluarga yang datang dari, mungkin saya boleh bertemu bual sikit dengan keluarga dari mana bang? Kami daripada Kuantan, Pahang, Malaysia. Kuantan, datang semata-mata untuk 5 ni kan? Ya, kita tiap-tiap tahun akan datang kat sini lah, 5. Okey bang, abang bawa semua satu keluarga datang. Kenapa begitu teruja untuk datang setiap tahun? Tiap-tiap tahun kita akan datang semua. Sebenarnya kita orang datang satu bas, satu kampung datang kat sini. Semua ada tempat-tempat mata-mata ni. Jadi memang tiap-tiap tahun kita orang datang kat sini. Tak pernah ketinggalan. Tak pernah ketinggalan sejak dianjurkan di sini. Jadi bagaimana dengan pertunjukan udara tahun ini? Semakin tahun semakin baik, semakin tahun semakin baik. Memang terbaik. Sampai kan terasa nak duduk kat atas sana. Terima kasih Wan, terima kasih semua. Itu dia, semakin tahun semakin baik. Itulah yang diharapkan untuk penganjuran ini. Pastinya di belakang kami juga kita perlu mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada mereka yang turut serta menjayakan 5 2017 ini. Untuk itu saya serahkan kepada Andy. Ya, Ivan, kita juga nak berikan penghargaan kepada mereka, terutamanya para sukarelawan-sukarelawan yang terlibat dalam memastikan penganjuran 5 edisi yang ke-14 ini berjaya dan juga berjalan dengan baik sekali. Mereka ini saya difahamkan terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah dan juga pelajar universiti, dan salah satunya adalah Teh Chifun ini yang kita nak berbual. Teh Chifun ini apa khabar? Kau baik. Baik, Teh Chifun, awak bertugas di kaunter pemberian maklumat ini? Tak. Saya sebenarnya gerak officer, tapi saya kiranya saya free. Dia free lah, dia akan arrange you wherever that need people, dia akan delegate you kepada tempat tu. Baik, mungkin awak boleh ceritakan, ini adalah hari terakhir penganjuran 5. Pengalaman awak sendiri, adakah ini pertama kali? Bagaimana menguruskan perjalanan bagi memastikan ianya lancar? Memang pertama kali saya jadi volunteer. Tapi kiranya dia ada, memang masa training memang kita dah dia akan ajar kita macam mana caranya, dan dia akan, kita punya dedication team yang management kita yang sentiasa tolong kita punya elite manager and so on. Dia akan bantu kita dalam apa-apa yang kita perlulah. So memang tak banyak masalah, cuma memang hektik, crowd memang banyak, memang havoc. Malaysia boleh sebab rakyat Malaysia memang semua datang support. So tapi bukan saja rakyat Malaysia, ada rakyat daripada Thailand, overseas pun ada, tapi kebanyakannya memang rakyat Malaysia. Memang busy hari ni, hektik, sibuk, tapi tetap it's enjoyable lah. It's a very enjoyable experience and everything. Ya, terima kasih Teh Chifun. Katanya Malaysia boleh, penganjuran 5 adalah salah satu penganjuran di Malaysia yang berjaya sekali. Dan kita nak tanya lagi seorang sukarelawan wanita yang sedang sibuk membantu para pengunjung untuk menentukan di manakah arah ataupun destinasi yang ingin mereka tujui. Kita bersama dengan Hi, I'm Pei-Ling. Pei-Ling, awak bertugas di bahagian apa di 5 ini? Sebenarnya saya elite officer, tapi sekarang public day, so kita sekarang usher kat main entrance. Pengalaman awak sepanjang 5 ini, adakah ini penglibatan kali pertama awak? Ya, ini kali pertama saya, tapi memang baguslah pengalamannya. Adakah awak merancang untuk menyertai 5 pada tahun 2019 nanti? Yes, of course. Kalau ada chance, saya pasti menyertai. Okey, baiklah. Terima kasih. Baik, kita nak bersama dengan seorang lagi di sini, lelaki. Baik, nama awak? Hai, nama saya Gabriel. Awak bertugas sebagai? Saya bertugas sebagai elite officer di bahagian EO Department. Kali pertama? Ya, kali pertama berada di 5 Langkawi. Pengalaman anda sepanjang terlibat dalam 5 kali ini? Pengalaman saya berdapat berjumpa dengan pelbagai sektor delegate di
di sini banyak saya belajar tentang sektor penerbangan dan maritim, dan juga saya dapat banyak kontak untuk masa depan, dan saya rasa adalah satu pengalaman yang berkesan untuk anak muda di luar sana. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih kerana terlibat dalam 5. Juga kalau anda dapat lihat di sekitar ini, selain daripada para sukarelawan, anggota-anggota polis juga sama-sama mengerahkan tenaga mereka untuk memastikan kelancaran dengan 5. Kita nak menemu bual salah seorang anggota keselamatan polis, Encik Ismail. Apa khabar Encik Ismail? Baik, terima kasih. Pada pandangan saya tahun ini adalah meriah, walaupun kali pertama saya di sini dan mungkin anggota-anggota saya ni. Dan dapati memang sambutan cukup meriah. Kali ini show pun cukup menarik, daripada Korea ada, daripada Rusia dan tak juga daripada Malaysia. Dan semoga semua di dalam pun memang hebat belaka. Jadi penonton pun mungkin puas hatilah. Sampai sekarang pun tak habis lagi pengunjung datang. Jadi terima kasihlah pada rakyat Malaysia kerana cuti sekolah hari ini sama-sama datang sini. Aman dan damai lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, itu adalah reaksi ataupun respon daripada anggota keselamatan dan juga para sukarelawan yang terlibat. Dan 5, apa pun jua kekurangan dan juga kelebihan akan ditambah baik insya-Allah untuk penganjuran 5 tahun 2019 nanti. Untuk ketika ini kita kembali bersama rakan segas di Angkasa Puri. Terima kasih Andy dan juga Ivan Toh yang bertugas di 5. Sesi bertemu juruterbang merupakan elemen baharu yang diselitkan dalam segmen Aero Angkasa. Menerusinya, peminat jet tempur boleh mendekati pesawat selain berinteraksi dengan juruterbang selepas melakukan penunjukan udara. Bagi juruterbang pesawat FA-18D Hornet Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, Lieutenant Colonel Khairil Faizi Amdan, sesi tersebut bukan sahaja memberi peluang kepada orang ramai bertanyakan soalan, ia sebaliknya turut bermanfaat kepada juruterbang dan kru pesawat kerana boleh mendapatkan maklum balas secara langsung. Sebab kita selalu berpendapat bahawa negara asing itu adalah lebih baik daripada segi apa sekalipun. Walau bagaimanapun, dengan adanya sesi macam ni, kita boleh membuktikan kepada masyarakat, rakyat tempatan bahawa kita juga mampu melakukan apa dengan standing apa yang mereka lakukan. Pengunjung-pengunjung, orang ramai yang hadir, mereka berminat dan ingin mengetahui dengan lebih lanjut apa yang kemampuan, apa peralatan di dalam pesawat yang kami terbangkan, dan supaya minda mereka lebih terbuka dengan memahami pekerjaan dan profesion kami. Ini pula reaksi pengunjung terhadap sesi yang baru diperkenalkan itu. Boleh beramah mesra dengan kapten, juruterbang pilot kan. So seronok lah. Seronok. Rasa seronok lah. Bukan senang dapat macam ni kan. Okey, alhamdulillah lah. Kali ni dapat jumpa dengan kru dan juga pilot yang dibawa kemari. So gembira lah untuk dapat join 5 kali ni. 5 2017 menyaksikan aksi solo pesawat milik TUDM Su-13 MKM dan FA-18D Hornet dengan penglibatan 8 orang juruterbang. Selasa lepas, 22 pesawat TUDM melakukan penerbangan khas sempena perasmian 5 2017 untuk tempoh 5 minit. Lebih 600 petugas media dari dalam dan luar negara memastikan liputan terbaik sepanjang 5 2017. Majoritinya berpuas hati dengan kemudahan yang disediakan penganjur untuk memudahkan tugasan. Pusat media bagi edisi kali ini lebih luas, dilengkapi komputer riba, kemudahan jalur lebar yang pantas selain ruang makan. Memang selesa lah dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak penganjur. Kami diberi makanan yang enak, lepas tu ada kemudahan wifi lagi, dan kalau penat boleh rehat kat sini. Pihak organizer memang sudah plan semua macam untuk pihak media lah, dari segi sebab ini dibahagi kepada MIEC, lepas tu ada satu lagi kat Resorts World Langkawi untuk yang maritime. So transportation pun senang lah sebab ada bas dan kemudahan semua disediakan. Wifi pun sudah ada. Di samping itu, ruangan yang diorang sediakan kenyataan akhbar juga sangat bagus sebab kita agak rushing. Jadi bila balik-balik rilis tu dah ada, semua sangat memudahkan kita untuk sampaikan berita yang paling terbaik untuk semua penonton dan juga pembaca. We are friendly to each other, we collaborate with each other. The staffs also, they collaborate with us, they help us, they guide us, to the events, press conferences. So we are in a friendly atmosphere, like a family here for these 5 days. Organizer tahun ni cukup elok. Apa yang disediakan semua memuaskan,
termasuk line dia yang cukup hebat, makanan, semua tempat atau cara semua buat dengan elok lah. Kredit juga harus diberikan kepada 300 petugas perubatan yang berada di sekitar Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC dan Resort Wolangkawi sepanjang penganjuran 5 2017. Kaedah perkhidmatan bergerak dilaksana bagi memastikan keberadaan petugas di setiap kawasan berisiko. 5 2017 membabitkan 300 petugas dari hospital sekitar Kedah dengan bantuan dari Pulau Pinang. 6 pakar perubatan, 10 orang doktor disertai pakar bedah ditempatkan di kedua-dua lokasi pameran 5. Setiap lokasi juga mempunyai satu klinik statik bagi memudahkan bantuan kecemasan. Sebelum kita tutup operasi, kita make sure tak ada lagi pertunjukan udara dan juga sebarang aktiviti exercise sama ada di sini ataupun di Resort World. Sebab kita kena bersiap sedia berlaku ada kejadian yang tidak ada ini. Tim dari sini pun kena respon kat Resort World, sama Resort World pun kena tanda dari sini. So kita kena make sure aktiviti semua sudah selesai, termasuk juga pelawat-pelawat di bus MIC dan bus Resort World. Sepanjang 5 kali ini, 9 buah ambulans ditempatkan di lokasi-lokasi tertentu. Bagi 5 2019, pasukan tersebut tidak menafikan kemungkinan jumlah petugas ditambah untuk menampung peningkatan bilangan pengunjung yang semakin ramai. Malaysia bakal memiliki kapal laut bersayap menggunakan prinsip hybrid dan teknologi penerbangan marine Afish 8 tahun depan. Pemeteraian MOU melibatkan AS Aero Services Sdn Bhd, Wicked Works Sdn Bhd, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Afish 8 berupaya terbang setinggi 7 meter dengan kelajuan maksimum 160 km sejam di atas laut menggunakan prinsip Wing in Ground WIG. Struktur badannya dibina menggunakan teknologi komposit carbon fiber dan berkapasiti menampung 10 penumpang pada satu-satu masa. Selain berfungsi sebagai aset pertahanan dan keselamatan, Afish 8 juga boleh digunakan untuk tujuan komersil. Buat masa ini kita sedang bekerjasama dengan AMPM yang mana sedang melihat untuk membeli beberapa buah pesawat Marine Craft Afish 8 ini untuk digunakan untuk beberapa kawasan sebagai keselamatan. Dan seperti yang saya nyatakan bahawa Afish 8 ini adalah satu teknologi yang baru yang mana boleh memberi perkhidmatan untuk pelancongan dan juga keselamatan. Jadi apa yang dibuat oleh AMPN bersama dengan Universiti Pertahanan adalah untuk sama-sama melihat bagaimana untuk upgrading untuk digunakan keselamatan di seluruh perarian negara untuk menjaga keselamatan di dalam laut. Spesifikasi Afish 8 juga boleh diubah suai mengikut keperluan dan persekitaran. Ketika ini, 2 unit model Afish 8 telah dibina pada pasaran tempatan dan import. Dahulunya berbudi dengan tanah, kini berkhidmat untuk negara. Juga ada yang menjadi usahawan berjaya. Bidang perguruan, kepolisan dan keusahawanan antara kejaya yang diceburi komuniti orang asli seiring keperluan ekonomi, keluarga dan negara. Wartawan Siti Sawa Yusof menyingkap kisah pembangunan masyarakat orang asli. Berani merebut peluang kini menjadi fokus komuniti orang asli dalam meletakkan diri sama seperti kaum lain di negara ini. Santi Anak Degu, 34 tahun, bertugas sebagai guru di Sekolah Kebangsaan Sungai Bumbun, Pulau Keri. Anak keempat daripada 7 beradik ini berkelulusan ijazah pendidikan dan kini dalam perancangan melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana. Sebenarnya dorongan ibu bapa tu penting dan juga keinginan kita nak belajar tu pun penting sebenarnya. Kita nak berjaya, tu sebenarnya pokok pangkalnya diri sendiri juga. Beliau mengakui hasil dorongan ibu bapanya juga membuatkan bukan sahaja beliau berjaya menjadi guru, malah penyuntik semangat untuk adik-beradik lain berjaya sehingga bergelar jururawat dan usahawan. Manakala Nur Raziana Ramli dibantu bapa tirinya Arif Ahmad menjadi pengusaha kelulut trigona asli dengan memiliki lebih 500 koloni kelulut utama dan torasika yang asalnya hanya 20 koloni sahaja.
Kini perusahaan keluarganya yang terletak di Kampung Bukit Bangkong, Sepang merentasi pasaran hingga ke Brunei. Sekarang adanya Jakwa, dia telah mendedahkan kepada orang asli untuk memberi bimbingan, memanggil orang tu untuk kursus. Semacam mana anak saya Nur Raziana tu, dia telah dikursus dan sekarang alhamdulillah dia boleh bagi kursus pula kepada orang lain. Untuk macam mana cara menternak, dan dia sekarang Jakwa panggil dia untuk mana-mana ada peternak kelulut ni yang disapai oleh Jakwa, dia akan datang survey ataupun datang tengok keadaan tu semua. Berkongsi kejayaan dan pengalaman, Raziana terus menggalakkan masyarakat orang asli setempat menceburi bidang sama dengan memberi latihan dan bimbingan. Memang saya kalau boleh tahun akan datang memang nak memajukan lebih baik lagi lah. Kampung ni. Pantai Cunang ini antara perusahaan yang diusahakan oleh JKKOA Tanjung Sepat di mana mendapat bantuan daripada Jakwa sendiri. Terdapat banyak lagi perusahaan yang kini diusahakan oleh masyarakat orang asli dan diiktiraf sebagai pantai angkat negeri Selangor tahun lalu. Untuk mencantikkan pantai, menghijaukan ni, kita masyarakat orang si Kampung Sepat ni bergotong royong. Kita tanpa menggunakan orang kata dana-dana lain tau. Kita inisiatif komiti kampung ni. Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakwa terus meningkatkan taraf hidup komuniti orang asli selain menyediakan prasarana lengkap buat mereka. Di peringkat Jakwa, kita telah merancang melalui perancangan strategik Jakwa 2016-2017, kita ada 7 bidang keutamaan yang kita beri kepada masyarakat asli ini. Satunya dari segi pentadbiran tanah, di kemudahan prasarana, kemudian dari segi pembangunan ekonomi dia, kemudian dari segi pembangunan modal insan belia. Kita juga akan memelihara dari segi budaya dan juga kesenian masyarakat asli. Kemudian dari segi keselamatan sosial, iaitu merujuk kepada hal ehwal kebajikan, dan seterusnya kepada macam mana kita dapat membantu mereka lah khususnya dalam bidang penyampaian. Memberi latihan kemahiran, menyediakan bantuan dan selain menyediakan saluran, Jakwa komited membangunkan masyarakat orang asli di seluruh negara. Ikuti siri kedua esok dalam segmen Negaraku. Siti Salwa Yusof untuk RTM. Baiklah, seterusnya kita ke Met Malaysia bersama Siti Aizah Sarmani untuk laporan cuaca semasa. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Tiupan angin untuk tempoh beberapa hari yang akan dijangka bertiup lemah sehingga sederhana dengan kelajuan antara 10 hingga 30 km sejam, terutamanya di kawasan rantau Malaysia dan juga di kawasan perairan Laut Cina Selatan. Buat masa ini, tiada sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora dikeluarkan di mana-mana kawasan perairan Malaysia. Sementara itu, cerapan imej satelit pada petang ini menunjukkan kelompok awan aktif lebih tertumpu di kawasan perairan Laut Cina Selatan dan juga di sekitar rantau negeri Sabah berbanding di kawasan-kawasan yang lain. Cerapan imej radar pada petang ini pula menunjukkan keadaan cuaca agak lembap dengan hujan. Ketika ini sedang berlaku terutamanya di sebelah selatan Semenanjung, melibatkan daerah Mersing, Kota Tinggi, Johor Bahru dan juga Pontian di negeri Johor, daerah Rompin di negeri Pahang, Setiu dan Besut di negeri Terengganu, di Kulim dan juga Bandar Baru di negeri Kedah, juga di sekitar Kerian, Larut Matang dan Selama di negeri Perak. Secara amnya, hujan yang sedang berlaku ini dijangka akan berterusan sehingga ke senja dan juga awal malam nanti. Sementara itu, di negeri Sabah, keadaan cuaca pada petang ini agak lembap dengan hujan ketika ini berlaku di kebanyakan bahagian, termasuk di sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Hujan yang sedang berlaku di negeri Sabah ini dijangka akan berlarutan sehingga ke malam nanti dengan keadaan cuaca lembap. Lebih tertumpu di sekitar bahagian Kudat, Pantai Barat dan pedalaman serta di kawasan perairan Laut Cina Selatan. Di negeri Sarawak pula keadaan cuaca pada petang ini amnya mendung di kebanyakan kawasan dengan hujan pada ketika ini tertumpu di sekitar bahagian Miri dan juga di bahagian Limbang.
Yang mana hujan di negeri Sarawak ini juga dijangka akan berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Dengan itu sekian sahaja laporan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Seterusnya kita tinjau ramalan cuaca untuk sepanjang hari esok bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bella N5 berakhir di sini. Sebelum berpisah, kita ikuti visual kanak-kanak kurang bernasib baik yang diraikan dalam program Kiwanis MBO Mega Movie Treat melalui tayangan amal filem animasi Smurf The Lost Village. Tayangan percuma di 23 buah pawagam MBO seluruh negara itu melibatkan 3,000 kanak-kanak sebelum tayangan umum pada 6 April depan. Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Rashikin berkenan merasmikan tayangan secara serentak itu di MBO Cinema Setapak. Saya Muhammad Taufik Mamanah. Assalamualaikum, salam satu Malaysia dan selamat berhujung minggu.